Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke kelas Taranum tingkatan 1 KA pada hari Isnin 5 hari bulan 7 2021 bersama dengan 24 Zulkaidah. Okey, baik. Hari ini kita akan belajar Taranum mengenai sifat-sifat suara. Bagaimana suara yang baik, yang paling baik, yang kurang baik dan buruk di dalam ilmu Taranum. Okey, kerana apa? Sebab suara ini yang akan memainkan peranan penting untuk kita mengalunkan Taranum dengan baik insya-Allah. Okey, kita akan tengok yang pertama. Okey, baik. Kita akan melihat suara yang terbaik. Ada 11 sifat Taranum suara yang terbaik. Apa yang pertama adalah ketepatan nada. Nada tu maksudnya di mana pergerakan air lagu itu nada dia. Macam Bayati, Nahwan, Hijaz dan sebagainya, dia ada air lagu. Nada dia yang sesuai untuk dia punya burdah dia punya perubahan tempat dia. So mana yang sesuai, itulah kita katakan ketepatan nada. Okey, yang kedua dia ada suara tinggi. Dan yang ketiga dia ada suara rendah. Tinggi, jawab berjawab. Rendah, suara koror. Dia ada garau. Garau tu dia boleh buat suara getaran. Dia suara garau ni dia macam ada getaran-getaran yang baik lah. Selalunya pada tingkatan suara koror. Okey, suara lembut. Lembut tu contohnya dalam sobah. Wallah, dia lembut. Walaupun lelaki boleh buat, perempuan pun boleh buat dengan baik lah. 6 manis. Manis ni kriteria yang baik juga. Suara terbaik. Okey, kita kembali sekali lagi. Manis. Manis tu dia tak ada suara yang mengganggu ataupun suara-suara kering, suara-suara yang terik mengganggu. Itu adalah manis lah. Licin. Licin selalunya biasa kalau kita dengar nasyid, dia ada dengar suara licin, harmoni, tu licin lah. Bersih, terang, lantang, tajam. Semua ni adalah suara yang tak ada suara mengganggu di dalam bacaannya. Okey. Kita teruskan kepada suara yang baik. Ini terbaik ada 11. Suara yang baik pula ada, maafkan saya terlangkau lebih. Okey, suara baik. Suara baik ada 10. Apa yang tak ada pada suara baik ini adalah suara tajam. Yang ke-11, suara terbaik yang ke-11 tajam. Tapi dalam suara baik tak ada tajam lah. Tajam dia yang kat hujung tu. Syakautu ila waqi'in. Tu dia ada tajam kat situ ya. Dia tajam, dia halus. Kat situ dia semualah. Dalam satu suara tu dia boleh dapat dalam 5 sifat, 6 sifat. Contoh suara rendah kan, suara baik. Syagautu ila waqi'in. Dengar kan, dia kat hujung Ustaz tu ada garau. Dia rendah. Boleh dalam satu suara tu, dalam satu nada dia boleh beberapa sifat pun boleh ada. Okey, suara baik, dia ada ketepatan nada sama macam yang pertama tadi. Dia ada suara sederhana, tapi terbaik, tak ada sederhana, dia terlalu tinggi. Okey. Tapi still baik, sederhana, rendah, garau sama, lembut sama, manis sama, licin sama, bersih sama, terang sama, lantang sama. Yang berubah apa dia? Nombor 2, iaitu sederhana. Di mana suara terbaik dia tinggi. Kebanyakannya perempuan dan selalunya solo-solo nasyid, suara dia banyak sederhana. Kalau siapa yang selalu nasyid suara bass, dia banyak dekat suara baik lah. Dia kurang ada suara tinggi. Okey. Dan dia tak ada yang sifat yang ke-11 iaitu suara tajam. Okey, baik, kita teruskan ke suara yang kurang baik. Dia 3 je sifat.
3 sifat. Dia ada 9 je sifat, maafkan saya. Ketepatan nada dia ada macam terbaik dengan baik. Tinggi dia ada macam terbaik. Tapi dia suara dia kecil. Kecil ni tak ada kat mana-mana. Dia berubah kat kecil. Dia lembut, dia ada sama. Manis dia ada sama. Licin dia ada sama. 7 dia sama ada bersih. 8 dia ada. 9 tajam. Apa yang dia tak ada? Apa yang dia tak ada adalah lantang dia tak ada. Lantang dia tak ada, garau dia tak ada. Okey? Lantang, garau dia tak ada. Sederhana dia tak ada. Rendah dia tak ada. Okey? Itu yang suara-suara dia tak ada lah. Tapi dia still dalam kurang baik, tapi yang kurang baik ni still boleh bertaranum. Okey? Tengok suara sifat suara yang seterusnya tidak baik. Tadi kurang baik ni tidak baik. Ini kita kena cuba latihan. Satu suara sumbang. Sumbang, fahamlah sumbang. Sumbang untuk didengar. Nipis. Nipis, lembab. Dia tak sampai ke nada, tak sampai atonasi, dia tak sampai, semua dia tak sampai. Lembab, slow. Lemah. Kalau dalam musabaqah dia bila dia dah selalu musabaqah, ayat-ayat yang hujung-hujung dia dah kurang bertenaga, dia akan jadi lemah. Wallazi. Dia ada suara lemah. Keras tu dia nak taranum dia tak ada lenggok dia dengan baik. Sekejap Okey, kita teruskan suara serak. Serak dengan garau beza. Serak ni dia mungkin dia ada faktor kesihatan ataupun memang suara dilahirkan dalam gerak dan serak. Nak buat macam mana kan? Suara dia pecah. Syakautu ilah. Pecah. Ilah. Pecah. Parau ni dia seolah-olah serak tapi dia tak sengaja juga macam tadi. Tergetar-getar bukan macam garau tau. Tergetar-getar ni dia macam takut. Bismillahirrahmanirrahim. Dia getar. Selalunya dia nervous sebagainya lah. Garau. Koror kan. Garau tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tu bukan tergetar-getar. Itu dia garau. Dia boleh Bismillahirrahmanirrahim. Dia yang buat. Getaran itu bergetar. Getaran ni tergetar-getar dia dalam takut, nervous dan sebagainya lah. Faktor banyak untuk dia jadi tergetar-getar. Tenggelam, nada dia tak masuk dan dia akan tenggelam lah. Tersepit macam tadi yang pecah tu. Pecah dia kalau tersepit. Pecah ni lebih kepada tinggi. Sepit ni dia bila rendah sangat dia dia nak cover tapi dia tak boleh. Tercekik pun samalah. Biasanya kalau kita dengar dekat nasyid sekolah, peringkat sekolah, ramailah yang kurang latihan dia akan dapat suara tidak baik macam ni. Okey. Tidak ini masalah. Sebab apa? Sebab suara ni boleh buat latihan untuk kita baiki. Kita kenal mana taranum yang kita boleh bawa. So kita baiki, kita biasakan, insyaAllah kita boleh bersama dengan taranum tersebut. Okey, baik, kita teruskan. Suara yang termasuk dalam kategori yang pertama iaitu suara yang terbaik. Yang kedua, suara yang baik. Dan yang ketiga adalah kurang baik, adalah dikira istimewa. Dan senang untuk mempelajari taranum Al-Quran. Okey, tak semestinya dia ada suara yang baik. Dia boleh belajar taranum dengan baik. Tak, itu advantage. Senang untuk belajar. Still kena belajar ya. Suara yang termasuk dalam kategori keempat yang tidak baik adalah dikira suara yang bermasalah. Okey, masalah kan suara sumbang, garau, pecah sebagainya. Perlu diubah suai, diperbaiki dan memerlukan jangka masa yang agak panjang. Okey. So, kalau kita rasa kita ni suara yang keempat yang tidak baik, still ada masa kita banyakkan baca Al-Quran, dengar bacaan-bacaan syekh-syekh yang
baca Quran sedap, murattal, baca murattal. Banyak bila ataki yang ni yang peringkat Nusantara lah. Kita dengan Indon kan. Siapa lagi? Muzamil. Kalau Malaysia, siapa? Ustaz Fahmi. Ustaz Fahmi ada 2. Siapa penasyid tu? UNIC tu. Itu pun pakar taranum. Banyaklah Ustaz Ustaz Muhammad. Kalau Kubu Baru. Tu boleh murattal tu. Siapa lagi? Banyaklah, banyak. Kalau kita saja perempuan yang menang tilawah 2 tahun lepas. Siapa nama beliau? Saya tak ingat. Itu juga banyak dalam YouTube. Dia buat belajar taranum murattal. So boleh tiru. So insyaAllah kita akan boleh baikilah cara kita baca. Okey, jangan risau siapa yang ada kategori yang keempat. So yang penting kita kena teruskan usaha untuk kita belajar. Okey, kita sambung kepada tabaqat suara. Tadi sifat suara. Kita nak tahu sifat suara kita yang mana. So yang seterusnya hari ini kita nak belajar tabaqat suara. Apakah itu tabaqat suara? Tengok slide. Suara manusia mempunyai tingkatan nada. Yang pertama dia ada ketepatan nada. Yang kedua pun dia ada ketepatan nada. Okey? Mempunyai tingkatan nada yang tersendiri seperti nada tinggi, rendah, kuat dan sebagainya lah, lemah sebagainya. Tingkatan nada suara ini penting. Pentinglah tingkatan nada penting untuk kita tahu masuk kat mana. Bagi seorang qori atau qoriah, iaitu pembaca Al-Quran, untuk disesuaikan dengan berbagai bentuk alunan taranum. Okey? Ketika membaca Al-Quran secara taranum, itulah kita guna suara kita. Kebiasaannya dalam taranum Al-Quran hanya menggunakan 4 tabaqat suara sahaja. 4 kita ingat betul-betul. Okey, ini asas untuk kita tahu kondisi suara kita kat mana. So, yang pertama, tabaqat pertama adalah qaror, kat dada. Biasanya kita akan buat suara bergetar tu lah. Auzubillah. Itu tersepit, pecah, semua kat situ. Jadi suara tidak baik. Kita tukar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dada. Kita nawarkan dia. Kat tekak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kawal kat mana suara tu, nada tu nak keluar. Tapi semuanya bermula dari perut Mathalul ladzina hummilut Taurat. Tu kat hidung. Yang keempat, fajaza'am mubath. Contoh. Itu kat otak. Kita lepaskan. Okay, kita tengok slide seterusnya untuk kita lebih faham. Jawab, nawa, qara. Ini kita tengok daripada tingkatan yang tertinggi lah. Kalau kita tengok dari rendah ke atas, qaror, nawa, jawab, nawa, qaror. Dah ada. Okay, dah ada. Okay. Nawa tekak. So, kita tarik balik atas. Qaror kat dada kan. Minta maaf. Slide kurang sempurna. Okey, itu sahaja hari ini kita belajar sifat suara. Ada 4 sifat. Sifat terbaik ada 11. Sifat baik ada 10. Sifat kurang baik ada 9. Sifat tidak baik pun ada 9. Okey, itu sahaja. Dan kemudian kita belajar tabaqat suara. Untuk kelas hari ini, yang faham, sila tulis nama kamu kat bawah dalam komen. Saya sekian-sekian untuk rekod Ustaz sebagai kehadiran. Okey, baik. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.